Kita bawakan rakan tugas kita Gigi Ahmad pada ketika ini untuk melihat tinjauan sentimen prestasi kerajaan yang dikeluarkan oleh Merdeka Center pada sebelum ini. Kongsikan Gigi supaya kita faham di mana keadaannya pada ketika ini. Ya, Najib dengan Ashraf, kita sejak tadi bercakap mengenai pencapaian prestasi parti politik dalam negara kita, juga calon-calon yang bertanding. Tapi dalam masa yang sama juga saya nak kongsikan menarik sekali data daripada tinjauan Merdeka Center ini. Ini berkaitan dengan sentimen terhadap prestasi kerajaan. Ini tinjauan ini adalah sekitar Januari sehingga Oktober 2022. Kalau boleh dilihat di rumah sana, warna merah ni adalah tanda tidak puas hati, biru puas hati, manakala grey ni, warna kelabu ni adalah unsure ataupun tidak pasti. Jadi kalau Merdeka Center telah bahagikan Melayu dan juga bukan Melayu. Kalau secara keseluruhannya sama ada puas hati atau tidak puas hati, sentimen terhadap prestasi kerajaan ni bagi golongan Melayu nampak ada bercampur aduk dekat situ. Kalau saya tengok pada Januari tinggi ketidakpuasan hatinya 54%. Kalau saya Google apa yang terjadi dalam politik kita dan kerajaan kita sekitar bulan 7 2022 ini adalah PRN ada berlaku di sini, dan juga kalau paling menarik sekali adalah sentimen bukan Melayu yang mana angry/dissatisfied, tidak puas hati dan marah ini semakin hari semakin naik sehingga pada Oktober setiap kebulan itu naik 83% Oktober sahaja. Tinggi rasa tidak puas hati untuk bukan Melayu. Jadi saya kira besar tanggungjawab kepada mereka yang bakal menakluk Putrajaya nanti 19 November nanti untuk beban mereka bagaimana untuk menarik hati golongan bukan Melayu ini. Dan juga tinjauan Merdeka Center terhadap 1,209 individu prestasi orang-orang penting, pemimpin-pemimpin tertinggi negara. Ada 5 orang di sini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Muhammad Hassan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya nak bagi tumpuan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kedua-dua figura ini sangat penting ketika ini kerana kedua-duanya memimpin negara kita. Mei 2020 tahap kepuasan hati rakyat meningkat 62%. Saya percaya ketika ini COVID-19 melanda dan dalam masa yang sama PKP dilaksanakan, rata-rata berpuas hati, lebih 50% berpuas hati. Begitu juga Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika memimpin negara menjadi Perdana Menteri. Tahap kepuasan hati ketika waktu pandemik adalah 93%. Yang menarik sekali untuk kita bacakan dapatan ini. Tetapi kalau kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketidakpuasan hatinya tinggi sekali sehingga Oktober 2022 48%. Manakala Datuk Seri Zahid Hamidi saya kira paling tinggilah ketika ini sehingga Oktober 2022 72%. Yang warna biru ni tak ada naik pun kan. Jadi ini antara tinjauan yang perlu dilihat ataupun dapatan yang perlu kita lihat bagaimana dapatan daripada Merdeka Center ni dia menzahirkan rasa sebenar rata-rata rakyat Malaysia. Dan hala 7 negara setakat Oktober 2022. Ini berdasarkan event-event besar dalam negara kita. PRU ke-14, kepuasan hati ataupun rasa happy rakyat Malaysia itu 64%. Saya pasti pada result ataupun keputusan 2014, PRU ke-14. Maka dan juga bila kita tengok pada langkah Sheraton, langkah Sheraton ini sekitar bulan 2 2020 sehingga bulan 5. Kalau tengok bulan 2 2020, rasa ketidakpuasan hati tu naik merah tu sehingga 61%. Tapi dia bercampur aduk bila bulan 5 tu ada yang rasa rasa keputusan yang tepat pada 23% pada sekitar bulan 5. Namun dia jatuh kepada 30% kepada keputusan tidak tepat. Kalau saya boleh terangkan dekat sini, warna merah tu adalah berdasarkan rasa rakyat mengenai keputusan itu tepat ataupun tidak. Merah tidak tepat, biru tepat. Dan juga Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, kalau kita lihat sekitar bulan 9 2021, 48% merasakan ia adalah satu keputusan yang tepat. Manakala 69% merasakan ia merupakan satu keputusan tidak tepat. Bagaimana kita nak lihat bubar parlimen pula, sentimen rakyat berkenaan dengan bubar parlimen, 72% merasakan ia satu keputusan yang tidak tepat. Ini merupakan satu dapatan yang menarik daripada tinjauan center.
Tinjauan Merdeka Center berkenaan dengan sentimen rakyat. Tapi saya nak serahkan kepada Ashraf dan juga Najib untuk bincangkan mengenai dapatan ini. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan juga hot seat dua kawasan yang sangat menarik. Kalau kita boleh mulakan dulu dengan gabungan parti politik utama. Sebelum itu, kalau anda di luar sana tak tahu sebenarnya kita ada berapa gabungan dalam negara kita pada pengundi-pengundi baru. Kita ada 3 gabungan utama dekat sini, Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan yang ada campur dengan muda dekat sini. Selain itu, parti-parti lain berjuang secara solo, Warisan, PBM, PSB dan juga Pejuang. Kita tengok untuk tumpuan kerusi di Arau, Syahidan Kasim, saya nak bawakan 2 tumpuan kerusi. Satu di Arau, di Gombak, kerana kedua-duanya ini sebelum ini PRU-nya menang atas tiket parti lain, tapi kali ini akan bertanding atas tiket parti lain. Seperti Syahidan Kasim digugurkan dari menjadi calon BN, tetapi bertanding atas tiket PN pada kali ini, akan bertembung dengan Rozabil Abdul Rahman daripada BN dan juga Fatin Emelina Fazli daripada PH. Kalau kita tengok Arau ini sekitar sekitar PRU ke-14, Syahidan menang dengan majoriti 4,856 kerusi. Kalau di Arau ni Syahidan tidak pernah kalah sebelum ini pada PRU 2013. Syahidan mengalahkan Allahyarham Harundin sebanyak 2 kali, iaitu pada PRU 2013 dan juga 2008. Tapi kalau kita tengok jumlah pengundi dekat Arau ini, dekat sinilah cabarannya yang terletak, kerana 13,333 saja pengundi muda 30 hingga 39 tahun dan yang berusia 21 hingga 29 tahun seramai 12,000 lebih. Sinilah cabaran yang terletak kepada Syahidan. Adakah dia boleh memberi ataupun mengambil hati pengundi muda, atau ini beri kelebihan kepada calon muda di Arau itu sendiri. Itu di Arau. Kalau kita tengok kerusi tumpuan di Gombak, kita difahamkan bahawa Gombak akan bertemu ada 5 penjuru. Azwan Ali dah tarik diri. Ini kita punya slide lama. Tapi Gombak akan bertembung, Azmi Ali akan bertembung dengan Amiruddin Syari daripada PH dan juga Megat Zulkarnain Omardin. Yang mana dulu Azmin Ali bertanding atas tiket PH, tapi kali ini atas tiket PN. Beliau menang dengan majoriti besar juga, 48,721 undi. Dan di Gombak ini, kalau kita tengok pada jumlah pengundi, besar juga, 206,744, yang mana mewakili 47,000 saja adalah pengundi berusia 30 hingga 39 tahun. Ini antara dapatan yang kalau boleh saya berikan untuk jumlah pengundi di Gombak. Anda semua boleh pergi ke esroawani.com untuk dapatkan berita-berita terkini. Kita juga rangkumkan di sini mengenai kawasan-kawasan yang bertanding dan juga keputusan penamaan calon pada hari ini. Anda boleh lihat di esroawani.com. Baik, kembali ke Ashraf dan juga Najib. Terima kasih Gigi kerana membantu kami untuk memahamkan bacaan data tersebut.